sebagai kesimpulannya, ya. Slide je terakhir, tapi nak sembang lagi boleh, no problem. Okey, ini sebagai kesimpulannya. Apa yang saya tekankan di sini, anda cemerlang, terbilang. Jadi kedua-dua perkara ni amat berkait, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah cemerlang, jadi ni menumpang, ya, kecemerlangan tuan-tuan akan terus terbilang. Itu yang nak saya kongsikan pada hari ini, ya. Okay. Daripada awal tadi saya tekankan kecemerlangan individu. Jadi individu yang cemerlang ni akan berjaya dalam bidang yang diceburi. Melalui pengalaman saya, ya, mungkin saya nak share sedikit. Saya rasa macam kaki tangan saya dah kerja lama, ya. Saya dah kerja lama, saya daripada bawah, saya naik sedikit-sedikit, ya, alhamdulillah sampai ke tahap ini, ya. Jadi banyak juga kita jumpa, mungkin masa saya jumpa, ya, kawan-kawan di persekitaran saya, ya. Mereka ada yang berkata, ya, daripada pengalaman, dia kata macam bila bekerja macam di syarikat saya, ada setengah-setengah kaki tangan berkata, ini bukan bisnes saya, ini bisnes bos, dia kata. Jadi bila bisnes bos, kita tak payahlah kerja rajin, dapat gaji balik. Itu yang ada yang berkata begitu. Jadi itu yang saya nak tekankan, satu prinsip yang salah, ya. Pada saya bila bekerja daripada dulu ni, saya buat yang terbaik, saya berikan yang terbaik. Jadi saya dah biasa kerja teruk, saya dah biasa kerja banyak, kerja multitasking, ya. Jadi insya-Allah kalau kita buat apa-apa yang terbaik untuk diri kita, dia akan berjaya dalam bidang yang diceburi. Kalau tuan-tuan macam saya nak buat bisnes lain, you nak buat bisnes part time, nak full time, ataupun nak buka company, kalau dah biasa bekerja dengan bagus, dengan cemerlang, ya, dengan jujur, dedikasi, buat benda lain, insya-Allah terus the momentum tu ada pada diri tuan-tuan, ya. Kita tak boleh cakap macam contohnya, ya, kita kata ini kita kerja untuk orang lain, kita bukan untuk diri sendiri, ini bukan organisasi kita, tak payahlah bagikan yang terbaik, ya. Dan nanti bila kita buka bisnes, kita jadi bos, barulah kita nak kerja rajin, kita kerja yang terbaik. Pada saya ini satu sikap yang salah, susah. Kalau kita dah kerja contohnya slow, ya, 10 tahun kita slow pasal pada kita anggapan kita ini bukan bisnes kita, bukan organisasi milik kita. Besok tu kita berhenti kerja, kita nak buat bisnes. Saya setakat ni lah, ya, tuan-tuan, saya tak jumpa orang yang berfikiran begini, berprinsip begini, dia boleh tukar dalam satu hari. Tak boleh. Kalau kita dah biasa dalam momentum yang cepat, ya, kita dah tahu apa nak buat. InsyaAllah hari ni kalau kita, besok kita nak buka bisnes sendiri, momentum tu tetap sama, ya. Itu yang saya tekankan di sini, kecemerlangan individu. The next, kecemerlangan kerjaya pula, ya, bermula dengan kecemerlangan pribadi. Itu yang saya mulakan dari tadi, daripada bawah tadi, kecemerlangan pribadi. Bagaimana kita nak berjaya di tempat kerja kita kalau kita pribadi kita tak cemerlang, sikap kita tidak positif, selalu negatif, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena confident, you mesti ada self confident. Apa yang kita buat, ya, perkara baik yang kita buat, apa semua, kita yang untungnya pertama diri kita. Kita yang akan untung dulu, bukan orang lain, ya. Tapi bila kita berjaya, kita mempunyai kecemerlangan pribadi, di persekitaran kita pun akan mendapatlah dia punya positif impact tu sekali, ya. Okey, ini yang ketiga. Daripada awal pun saya dah ceritakan sedikit bagaimana kecemerlangan pribadi akan membawa kepada kejayaan organisasi. Ya, ini berkait rapat, ya. Okey, individu yang cemerlang adalah aset kepada organisasi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, ya, mempunyai satu sikap yang bagus, kecemerlangan pribadi, ya, tuan-tuan sebenarnya adalah aset, ya, kepada Universiti Malaya. Mana-mana organisasi pun bergantung kepada, ya, bergantung kepada kaki tangan, bergantung kepada tim, ya. Tak ada siapa pun yang boleh berjaya seorang diri, ya. Kita tak boleh cakap
Kita bayar gaji, you kena kerja. Tak bagus. Itu ayat tak bagus. Kalau di mana-mana organisasi itu ayat yang terakhir lah kita keluarkan kepada kaki tangan kita. Saya takkan keluarkan ayat begitulah. InsyaAllah. Tapi kalau itu ayat yang terakhir terpaksa dikeluarkan ya. Yang terakhir ni kita tengok kedua-dua kejayaan ni adalah saling berkait ya. Yang saya kembali kepada yang atas tadi yang saya beritahu, individu yang cemerlang ni akan berjaya dalam bidang yang diceburi ya. Jadi kita, apa yang saya tekankan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan ya, perlu mempunyai kecemerlangan diri ya. Ya, bila kita mempunyai kecemerlangan peribadi ya, insya-Allah yang lain-lain tu akan datang sekali ya. Kawan suka, kita berjaya di office, kita berjaya di dalam taman kita pun orang suka, bila kita ke surau pun orang suka ya. Jadi benda-benda yang positif ni, impact dia kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak nampak ya, pasal bila kita sendiri. Tapi cuba macam ya, di sesi pada hari ini ya, di sesi perkongsian pengalaman ya, perkongsian sedikit ilmu yang saya ada, mungkin tuan-tuan boleh berfikir kembali ya. Apa yang saya telah lakukan? Okey. Kenapa orang-orang di taman saya suka kat saya? Saya bukan ada apa pun ya. Saya biasa-biasa, tapi contohnya sebenarnya pasal tuan-tuan dan puan-puan rajin senyum, jumpa orang semua tegur, bawa basikal pusing taman, angkat tangan. Jadi mereka suka. Jadi benda-benda yang positif ni, macam saya beritahu tadi, bila kita nak jadi individu yang cemerlang, mempunyai kepribadian yang positif, kita bukannya cerita pasal kejayaan, kereta besar, rumah besar, tak ada ya. Kadang-kadang kalau kita tengok di kejiranan yang sederhana lagi meriah. Kadang-kadang macam saya pun ya, saya pun duduk taman biasa saja ya. Taman saya pun okey, persekitaran okey. Tapi pernah juga saya pergi ke tempat-tempat yang banglo-banglo besar. Saya tengok bila pergi ke rumah kawan-kawan ni, tak ada kejiranan. Tak ada kejiranan, tak kenal orang. Saya tak reti duduk macam tu. Kita dah biasa orang kampung ya. Jadi di sini apa yang kita perlu lihat ya, yang perlu kita sharekan hari ini, macam saya beritahu tadi, kecemerlangan peribadi. Bagaimana nak membentuk kecemerlangan peribadi? Daripada kecemerlangan peribadi ni, insya-Allah lah ya, akan membawa kejayaan pada kita di mana-mana. Kalau bekerja di UM pun akan untung ya, bila tuan-tuan mempunyai kecemerlangan peribadi ya, bersikap positif. Yang untungnya Universiti Melaya. Ya, bila Universiti Melaya untung, tuan-tuan pun boleh berbangga sama tempat mencari rezeki ya. Bila orang tanya kerja mana, Universiti Melaya ya, cukup hebat. Saya dulu pun sebenarnya ayah saya suruh jadi cikgu, tapi saya tak nak. Suruh jadi lecturer pun tak jadi. Tapi alhamdulillah ni, bila jadi penceramah jemputan ni, pada saya dapat jugalah jadi lecturer sikit-sikit kan. Okey. Ngam-ngam pukul 10. Jadi ini kesimpulannya, apa yang saya nak bentangkan pada hari ini. Saya berkongsikan sedikit pengalaman, sedikit ilmu yang ada ya. Saya harap daripada sesi hari ini ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba lihatlah bagaimana supaya diri anda terus cemerlang. Bila kita tuan-tuan semua cemerlang, insya-Allah UM ni akan terus terbilang lah ya. Okey.